Boleh ya? Ya. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang datang pada malam ini untuk mendapatkan sedikit laporan di keputusan yang telah pun dicapai dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu pada malam ini. Kita telah pun bincang panjang lebar mengambil kira tentang beberapa perkembangan terkini yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan ahli Parlimen Bersatu yang telah pun mengambil suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, yang telah menimbulkan reaksi yang tidak positif terhadap Parti Bersatu dan kepimpinan yang ada pada hari ini, kerana tindakan yang telah pun mereka ambil untuk menyatakan sokongan kepada PMX itu adalah bercanggah dengan pendirian dan keputusan yang telah pun dibuat oleh Parti Perikatan Nasional dan khususnya Bersatu. Maka disebabkan itu, sebagaimana yang sudah pun sedia maklum, kita telah mengecam dengan hebatnya langkah yang telah mereka ambil, dan kes-kes itu, terutama yang dua kes yang pertama, iaitu ahli Parlimen Kuala Kangsar dan juga ahli Parlimen Labuan, itu telah pun dikemukakan pada pihak Lembaga Disiplin Bersatu. Dan Lembaga Disiplin Bersatu telah pun mengambil tindakan terhadap kedua-dua mereka itu yang telah pun didapati melanggar tata susila parti kita dan dijatuhkan hukuman bagi ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu digantung keahlian dan semua jawatan-jawatan dalam parti atas tempoh selama 4 tahun. Dan untuk ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili, dijatuhkan hukuman digantung keahlian dan semua jawatan dalam parti selama tempoh 6 tahun. Bagi dua kes yang baru selepas itu, iaitu ahli Parlimen Gua Busang dan Jeli, yang kita pun baru baca, yang juga melakukan tindakan yang amat tidak bertanggungjawab, bertentangan dengan semangat dan perlembagaan parti kita, melanggar peruntukan-peruntukan yang ada. Tindakan yang serupa sedang diambil, kerana laporan-laporan terhadap kedua-dua ahli parlimen itu telah pun dibuat pada Lembaga Disiplin, dan Lembaga Disiplin akan bersidang dalam tempoh yang terdekat untuk membuat keputusan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka ini. Perkara yang juga yang kita telah bincang tadi ialah tentang keputusan kita untuk mencadangkan supaya akta lompat parti yang telah pun diluluskan oleh Parlimen beberapa tahun yang lepas, yang dah dikuatkuasakan untuk dikaji, kerana terdapat beberapa kelemahan yang pihak Bersatu rasakan perlu diteliti semula. Sebagai contoh, dalam kes yang masih belum diputuskan oleh pihak mahkamah terhadap 4 ahli Bersatu yang bertindak untuk menyokong kerajaan perpaduan, dan kes itu masih lagi menunggu keputusan mahkamah, ialah kerana di peringkat Speaker telah memutuskan bahawa mereka tidak melanggar. Masalah yang kita bincangkan tadi di sini ialah bahawa Speaker, walaupun dalam peruntukan akta itu mengatakan Speaker dalam kes ini sebagai contoh adalah orang yang berkepentingan. Dalam dia kata dia adalah daripada parti PKR. Jadi parti PKR, kerana dia Speaker,
kita dapati bahawa apa-apa keputusan yang nak dibuat itu agak terpengaruh dan dipengaruhi oleh kedudukan dia sebagai ahli PKR. Dan ini rasa saya adalah suatu yang agak tidak adil. Ya. Jadi sebab itu kita nak bercadangkan supaya macam sekarang ni kita berhadapan dengan kes yang baru ni. Kalau kita berkata bahawa mereka itu sudah, katalah contoh, dah melanggar perlembagaan dan sebagainya, terpaksa mereka ni dah melewati batas, cross the line. Tapi itu pandangan kita mungkin tak sama dengan pandangan speaker. Sedangkan dalam Perlembagaan Parti Bersatu, tafsiran tentang sesuatu tindakan itu ialah bersandarkan keputusan oleh Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Tapi kalaupun Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu membuat keputusan macam saya sebutkan tadi, dan mungkin kalau kita nak ambil tindakan melaporkan pada speaker apa keputusan yang speaker nak buat, pasal dia bukan dibicarakan macam cara biasa di mahkamah, dan dia bukan adalah seorang yang dianggap profesional, pasal dia adalah datang daripada sebuah parti politik yang tak sehaluan dengan kita. So there is some degree of, I would say, injustice ataupun justice that could be compromised. Dia sebab kedudukan speaker adalah orang yang ada berkepentingan. Ialah speaker boleh kata saya tak ada kepentingan, saya speaker, saya adil, itu dia kata. Tapi kalau kita nak buat aduan dan dia buat keputusan begitu, macam kes yang sudah berlaku dalam kes 4 ahli parlimen daripada Sabah, maka kita akan berhadapan dengan masalah kita. Jadi nak kita kuat kuasakan suatu hukuman yang agak kita anggap berkesan, tapi dengan sebab adanya keadaan sebegitu, mungkin hukuman tu tidaklah dapat dilaksanakan. I hope you understand what I mean. Kemudian ketiganya, yang Muhammad Dato' Seri Agung kita beberapa hari lalu pun sudah buat kenyataan tentang kes-kes yang berkaitan dengan ahli-ahli parlimen bersatu khasnya dan Perikatan Nasional, disebut antara lain diugut, ditawarkan favor ataupun faedah dengan tawaran-tawaran seperti keuangan ataupun peruntukan, dan perkara-perkara yang bagi kami adalah satu tindakan yang melanggar peruntukan seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu bagaimana sama ada dia menerima ataupun dia memberi. Kalau saudara sini pun faham tentang peruntukan MACC itu, maka kita bincangkan tadi bahawa kita akan membuat laporan. Satu, laporan kepada pihak polis. Ini akan kita buat dalam tempoh sehari dua. Kita dah kumpulkan semua maklumat-maklumat. Macam contohnya dalam kes ahli parlimen Gua Musang ataupun ahli parlimen Kuala Kangsar yang pertama. Dalam kes Gua Musang, dia beritahu pada mesyuarat Bersatu Negeri Kelantan yang lepas bahawa dia mendapat tawaran-tawaran. Di waktu itu dia maklumkan dalam mesyuarat Badan Perhubungan tu bahawa dia menolak semuanya. Tapi lantas 3 hari lepas tu dia umumkan keputusan bahawa dia sokong sana, dan kita suspek ada perkara yang berlaku yang mungkin telah pun melanggar peruntukan undang-undang. Dan ini data ni kita ada kumpulkan. Macam kes juga, kes Kuala Kangsar, ya, jelas ada disebutkan dalam laporan tu tarikh-tarikh bila mana pihak-pihak tertentu yang melibatkan toke yang berpangkat Tan Sri pergi jumpa nak ugut, kalau tak buat itu maka akan dikenakan hukuman oleh pihak SPRM dan sebagainya. So there are elements of intimidation, dan juga dalam kes yang lain soliciting untuk dapatkan sokongan dengan menawarkan tawaran-tawaran yang agak besar bernilai berjuta ringgit dan sebagainya. So kita dah kumpulkan bahan ni dan kita akan membuat laporan kepada pihak polis dan juga laporan pada pihak SPRM dan terhadap SPRM. Kepada SPRM pasal mungkin dia memberikan soal Akta Pencegahan Rasuah,
dan kepada SPRM, kerana mungkin SPRM juga terbabit. Antara kes-kes yang disebutkan tadi ada melibatkan pegawai-pegawai tertinggi SPRM. Tindakan terhadap dua ahli parlimen, bagaimana yang saya dah sebutkan tadi, ini akan diambil dalam tempoh beberapa hari oleh pihak lembaga disiplin parti kita lah. Jadi saya tahu bahawa apa yang telah dilakukan oleh ahli parlimen kita telah menimbulkan satu prasangka yang tidak baik terhadap parti. Saya nak menyatakan sini pada semua penyokong-penyokong Parti Perikatan Nasional umumnya dan Bersatu khasnya, bahawa tindakan mereka itu bukan sesuatu yang kita sokong, kerana kita sedar bahawa sebahagian ataupun hampir semua ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Negeri yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional itu mendapat sokongan besar daripada sebahagian besar pengundi, terutamanya di kalangan pengundi-pengundi Melayu dan bukan Bumi Putra, dan juga sedikit daripada kalangan bukan Melayu. Jadi saya nak menyatakan bahawa kita stand firm untuk mempertahankan prinsip yang kita perjuangkan. Kita tak kompromi dengan tindakan-tindakan yang kita tahu adalah biadab, tidak bertanggungjawab, bercanggah dengan prinsip perjuangan kita. Jadi atas jaminan kita ini, kita akan lakukan apa yang sesuai supaya hukuman itu dapat dikenakan pada mereka yang tersebut, dan kita mohon supaya rakyat akan terus memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada kita yang menjadi pembangkang yang bertanggungjawab, berintegriti. Kita juga bincang tentang soal apa yang berlaku di Gaza, sesuatu yang amat memilukan tentang apa yang sedang berlaku di sana, tindakan tidak berperi kemanusiaan oleh pihak Israel dan kaum Zionis terhadap rakyat Palestin, kanak-kanak, wanita yang telah terkorban nyawanya, jumlahnya berpuluh-puluh ribu. We feel indeed very sad. Sebab itu kita nak menyatakan sekali lagi sokongan yang padu terhadap Palestin dan perjuangan rakyat Palestin, dan kita mendoakan bahawa apa yang sedang berlaku ini akan sampai ke suatu penamat, bagaimana yang sedang pun diusulkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Last sekali saya nak maklumkan, kita bincang tentang persiapan PAT kita, Perhimpunan Agung Tahunan, yang akan berlangsung pada 23 bulan 11, iaitu mesyuarat sayap-sayap parti kita, Armada dan Sri Kandi. Ini akan diadakan pada 23 bulan November, dan selepas itu diikuti oleh Perhimpunan Agung Tahunan Parti, iaitu pada 24 dan 25 hari bulan 11 yang akan datang ini di IDCC di Shah Alam. Jadi itu yang saya nak laporkan di sini lah. Terima kasih. Sri Kandi Muda dan Bersekutu sekali tu. Oh ya, satu lagi, Sri Kandi Muda, walaupun dia peringkat penajaan, juga akan mengadakan persidangan khas mereka, kerana mereka dalam proses didaftarkan dan juga bersekutu. Bersekutu adalah sayap baru yang terdiri daripada kalangan bukan Bumi Putra dan bukan Melayu. Yang ketuanya Dr. Chong yang ada dekat sini. Mereka juga akan mengadakan perbincangan ataupun perhimpunan pada harian tersebut. Alright. Cukup. Terima kasih. Yo. Yang you cakap tu adalah menjawab soalan dia. Alright, thank you.